Okey, pertemuan kali kelima bermula antara Zhejiang dan Anthony Ginting. Di antara mereka lah. Mungkin misi balas dendam buat pemain Indonesia itu kan hari itu dekat Piala Sudirman, Zhejiang kalahkan pemain nombor 5 dunia itu dalam straight sets di Denmark. Set pertama dimenangi selesa Ginting 21-15. Misi hampir tercapai lah untuk Ginting pada ketika itu. Walaupun set kedua menyaksikan Zhejiang beri tentangan yang lebih hebat pada lawannya, masih tidak mencukupi untuk menghalang Ginting dari memungut mata pertama negaranya dengan kemenangan 21-17. So, congrats lah Ginting. Nampaknya mula dengan langkah kanan. Dan seterusnya, beregu pertama negara, Aaron Chia dan juga Soik yang tampil dengan harapan nak menyamakan kedudukan. Tapi lepas mereka kecundang set pertama, mesti Alice pun dah macam nak nangis kan? Mesti. Nasib baik semalam membara Harimau Malaya ada kat pasangan negara sampai buat comeback 21-16. Lepas tu tak tahulah apa terjadi di set ketiga. Aaron dan Woi macam hilang arah dan untuk Indonesia lead 2-0 secara keseluruhan lepas tewas set ketiga 21-15. Kalau tengok celebration daripada Marcus dengan Kevin ni sakit hati weh. Yes, memang. Sakit hati tengok muka dia bang. Sabar je kan. Okey, membuat penampilan keduanya untuk national team di Denmark selaku pesoalan kedua. Eng Ziong juga beri harapan kepada semua fans negara apabila berjaya menjinakkan lawannya yang menduduki ranking ke-7 dunia, Jonathan Christie 21-14 di set pertama. Walau bagaimanapun, di set kedua berjaya dirompak Christie 21-19. Memasa set penentuan dan bagi yang dah tengok malam tadi, Ziong fight juga tapi kalau tak ada rezeki tu nak buat macam Nelly. So keputusan 21-16 menamatkan kempen Malaysia di Piala Thomas tahun ini. Nasib baik je Alice. Jonathan Christie tak berwarna pun. Hari lagi. Boleh balas. Ziong ni cerita pengalaman je. Okey, tak apa. Skuad muda negara, comeback. Itu yang paling penting. Memang saya rasa setakat ni, saya rasa memang ada menang ada kalah. Tapi bagi saya, every match adalah satu lesson untuk saya dengan experience yang bagus untuk saya. Tak boleh cakap macam improve lah sebab dia orang pun memang pun number one. Dia orang menang tu pun expected. Walaupun last two meeting kita menang dia. Tapi kita kalah, kita pun accept lah. Saya rasa sorry kepada tim saya. Dan saya pun tak tahu nak cakap apa sebab saya suara all out. Dan taktikal semua pun suara betul tapi saya rasa saya kalah dari pengalaman dengan tenaga. Ada mencuba setiap upaya mereka, tetapi our best is not good enough to win the match today. Ya, itu yang boleh saya cakap. Dan kita terpaksa mengaku kepada kekuatan tim Indonesia hari ini. Juga nampak memang masing-masing pemain rata-rata memberikan komitmen yang lebih daripada 100% lah hari ini. Ya mungkin sehabis Olimpik emang kita pasti namanya setelah kalah Olimpik ya pasti kecewa ada, tapi ya pasti harus kita lewati dan selalu berusaha yang terbaik soalnya turnamen kan banyak. Okey, sekarang ni saya bersama dengan ikon badminton negara Hafiz Hashim. Abang Hafiz, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Okey, bagi orang yang follow kerjaya abang mesti tahu tahun 2002 kalah dengan Indonesia kat final walaupun abang tak dapat main sebab injured. Lepas tu 2004 tak silap saya kalahkan quarter final di tangan Indonesia juga 3-0. Secara peribadi kan, sakit hati tak kalau kalah dengan Indonesia ni? Memanglah kalau ikutkan memang kita badilah dengan Indonesia ni kalau boleh cakap macam itulah sebab setiap kali kita jumpa dengan Indonesia ni memang susahlah nak menang. Itulah bang. Tapi sebelum skuad akhir kat Arus Denmark ni, orang semua kata yang Indonesia ni tengah ada krisis prestasi. Tapi tetap boleh menang 3-0 lawan Malaysia. Bagi abang sendiri, apa yang jadi pemisah lah antara skuad Indonesia menang 3-0 ke atas skuad negara kita tu? Ya memang bagi saya kalau saya tengok memang kita ada peluang untuk menang ke atas Indonesia tetapi seperti yang saya sebelum ni saya cakap kita tengok first single dengan first double lah. So semalam saya harapkan sekurang-kurangnya Zhejiang ataupun Aaron Chia menang salah satu ataupun menang kedua-duanya sekali lagi bagus kan, tetapi tak sangka pula kita kalah dua-dua single dengan double. So agak susah lah. So bagi saya memang kalau ikutkan Indonesia menurunkan Ginting dan Kevin dengan Gideon, memang kedua-dua pemain ni memang berpengalaman dan saya tengok memang agak susah lah selepas kekalahan Zhejiang ke atas Ginting. Okey, kita pandang ke hadapan lah. Kita tengok Zhejiang pun masih muda lagi dengan adanya Eng Ziong, Chiam Junwei, Long Junhao, Lim Chong King dekat ABM tu ada Aidil Soleh, ada Justin Ho. Abang Hafiz rasa kan tahun depan pada Thomas Cup
2024 kita sasar nak menang. Solid tak main singles ni? Sebab kita tahu zaman abang dulu ada Roslin Hashim, ada Ong Yu Hock, ada Wong Chun Han. Nampak masa depan ni cerah tak main singles? Kalau saya tengok memang kita punya main singles ni masa depan agak cerah sebab kalau kita tengok Zijia pun mempunyai pengalaman yang luas sudah dan pemain-pemain yang ada Chiam Jun Wei dan semalam perseorangan kedua Ng Ziyong pun menunjukkan prestasi yang bagus. So nampaklah kita punya pemain-pemain muda ni sedang meningkat naik dan mereka pun mempunyai ikon seperti Lee Zijia dan mungkin mereka dapat mengikut jejak langkah Zijia selepas ini. Okey, mungkin ramai tak tahu yang Hafiz Hashim ni antara jurulatih dalam program remaja negara. Bagi abang Hafiz sendiri, lihat ada ramai tak sebenarnya lagi bakat dalam skuad remaja tu ataupun yang baru je naik kat senior tu yang boleh mantapkan lagi skuad 24 kita? Memang saya ada nampak a few pemain yang boleh meningkat naik dan mungkin InsyaAllah kalau mereka mempunyai sistem ataupun latihan yang bagus, mereka boleh meningkat naik dalam usia yang muda lah. So itu yang kita harapkan lah. Okey, walaupun pedih kita nak tengok seteru merebut Piala Thomas ni kan. Kalau dikatakan antara pasukan seperti Indonesia, Denmark, China, siapa pilihan Hafiz Hashim untuk muncul juara untuk edisi kali ini? Kalau saya tengok kekuatan Indonesia pun boleh tahan macam semalam kalau tengok prestasi mereka. So saya rasa saya lebih suka atau bercakap tentang Indonesia dengan Denmark lah. So bagi saya siapa yang menang semifinal malam ni, so mereka akan menjadi juara lah. Sebab saya tengok China dengan Japan pun kuat, tetapi kalau saya lihat saya lebih pilih kepada Indonesia dengan Denmark lah. Okey, ni tu jawapan play safe kat tu. Pilih satu je, Indonesia ke Denmark? Saya pilih Indonesia. Oh, pilih Indonesia. Okey, ni betul kata kertas lah. Kalau macam tu saya pilih Denmark. Okey, Hafiz Hashim bang. Terima kasih banyak bang. Okey, hati-hati di jalan raya dan sentiasa jaga kesihatan. Okey, insya-Allah. Okey, bang. Assalamualaikum. Ada rezeki kita jumpa lagi.